Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome to Borak-Borak Berisi. Aduh, Okay, ajak malam. hari ni kita nak borak je. Hari ni, bagi suara sikit. Tunjukkan tanda anda masih wujud. Assalamualaikum. Khabar semua? Sihat. Buat tiba suara. Dia ada suara on camera dia lain. Terima kasih sahabat Quran. Terima kasih. itu macam suara apa? Lantodak je tu. Aduh. Dah kenapa? Okay, hari ni kita nak buat apa sebenarnya? Hari ni kita live ni dah lah apa? Mencabar dalam keadaan internet tak berapa sangat sekarang ni. Tapi kita jalan je, bismillah jalan. InsyaAllah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, kepada yang sedang menonton sekarang ni, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome ke dalam sesi pertama, sesi sulung Borak-Borak Berisi YQC. Borak biasanya orang borak kat mana Kat Mama Biasa orang ni, dah ada dah ni. Mana korang? Korang mana? Apa? Mama, tengok belakang kedai tutup Itu kat belakang, dia tengok depan ni. Ini lari dari kuarantin Mana ada? SOP. Biasa orang akan borak-borak dekat telefon ke apa kan, dekat mamak ke, dekat apa, kat mana-mana lagi lah tempat orang selalu borak kan. Tapi kali ni kita nak bawa sedikit kelainan, kita nak borak di dalam live Facebook kali ni, live Facebook YQC, dan bersama dengan kita ada beberapa orang-orang yang insyaAllah kan, dia akan memperkenalkan diri dia lah. Kalau tengok dekat skrin masing-masing tu, dia ada nama kan, Zulfikri Wazir bin Patut Erdogan. letak ni nama apa? Patut letak nama Instagram. Nama Instagram. Jangan nanti isteri marah. Abang ni tukar nama pula. Pula. Yang Yus ni nama apa ni? Yus ni kekal muda. Kita muda Oh you. Okeylah. Kita nak perkenalkan diri masing-masing sebab ini since ni kali pertama kita live dekat Facebook YQC. So itu juga kalau kita perkenalkan diri kita masing-masing secara ringkas untuk pengetahuan penonton-penonton jugalah. Mulakan dengan saya. InsyaAllah nama diberi Fakrul Fitri bin Muhammad Nasruddin, ataupun korang boleh panggil, boleh lebih mesra dikenali dengan Brofa. Saya lah Brofa yang suka post-post video rata-rata kat Instagram, Facebook dan sebagainya. Jangan salah gunakan video-video tu Ini bahaya. Kena tangkap. Sekarang ni berada di Seri Kembangan, tempat lahir bukan kat Seri Kembangan tempat duduk sekarang ni tengah kuarantin PKPB di Seri Kembangan. Sudah pun dah sebut sudah berpunya, tapi berpunya ni boleh membawa macam-macam maksud kan. Cukuplah kita sampai sudah berpunya. InsyaAllah saya antara orang yang mentor utama lah dalam Youth Quranic Circle ni So selamat berkenalan pada yang first time berjumpa, dan juga harapnya kita dapat berkenalan dengan lebih lama lah, lebih lanjut selepas ni dalam YQC. Okey, cerita panjang-panjang pun buat apa, kita terus kepada orang seterusnya. Ini macam Siapa? Zulfikri Wazir.
Assalamualaikum. Zulfikri. Boleh. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenalan. Untuk yang belum mengenali, nama diberi Muhammad Zulfikri Hakim bin Muhammad Wazir. Panjang lah. So siapa anak kita ni memang nak buat ujian tu, nak tulis dekat kertas exam tu merana lah. Nama bapa aja panjang. Asal Shah Alam. Anak kedua daripada 4. Dulu belajar dekat Uni 10. Lulusan graduan jurusan Electrical Electronic Engineering. Sekarang kerja sebagai survey engineer offshore. Baru je habis quarantine 14 hari. 14 hari, bayangkan 14 hari. Duduk dekat hotel, tak buat apa-apa. Tapi quarantine tu bukan quarantine untuk balik lah. Quarantine untuk pergi kerja. Sekarang tengah quarantine. Sekarang baru je habis quarantine. Nampak tangan? Tangan tak ada gelang. Pagi tadi baru je buka gelang. So dibenarkan pergi kerja tapi Baru nak bagi polis. tapi kapal tu belum masuk port lagi. Tak tahulah esok ke lusa, Isnin nanti. Jadi lepas tu baru ni lah naik kapal. Ya kan? Dahsyat lah kerja naik kapal, gaji juta-juta ni. Tak, betul juta rupiah lah. Okey lah kan. Dia lepas lah nak beli pampers. Sedang berada di mana tu Zul? Nak panggil apa ni? Sekarang berada di Bintulu. Boleh panggil Zul ke? Tak lah, Zul macam ramai Hakim ke? Hakim ada juga kan? Zubir lah. Zubir nama ni lah. Nama yang disenangi orang. Dan nama pun baik. Boleh lah Zubir. Jalan. Fikri lah. Fikri pun okey kak. Jodoh. Okey. Zubir, hai Zubir. Okay, kita ke ni ditunggu-tunggu kan. Dengar cerita dalam iklan tu apa? Speaker ML Studio. Kita tengok set-set Mak Luki Dengar cerita asal pun tempat yang sama, Kedah. So kita biar dia cerita. Panggil apa? Perkenalan yang tak disangka-sangka. Kita tak kenal pun siapa orang Kedah ni kan, sebab satu Kedah tu besar. Tapi memang betul lah, saya main daripada negeri utara kan. Orang Kedah ni hebat kan. Perdana Menteri 2 kali dia jadi Sultan, 2 kali dia jadi Agung. Yang pilih rekod tu tak tahulah bila nak boleh kan. Jadi bukan puji diri sendiri, puji negeri sendiri kan. Sekarang saya ada di Lembah Kelang, sedang di kuarantin samalah dengan brofa kita ni. Saya ni mengaji lagi lah. Bukan mengaji Quran tu, maksud istilah mengaji ni belajar kan. Dalam master lagi dalam bidang kewangan Islam sekarang ni. InsyaAllah. Sekadar itulah pengenalan ringkas, nanti kita kenal lagi. Baik. Ada sejarah ke di sebalik nama Haji Adi 20 tu? Itu dulu ceritanya saya ni suka berangan. Haji dah. Bukan berangan nak pergi haji. Di mana buat haji? Berangan suasana orang kaya, main golf semua kan. Jadi bila hello je dengan orang, benda pertama hello Datuk, hello Haji. Jadi lama kelamaan saya rasa nama saya pun kena letak juga Haji tu. Walaupun tak ada kaitan dengan Mekah Madinah ni. Amin. One day. Kan. Adi tu pula main daripada nama ujung saya lah. Imadi tu. Haji Adi. 20 tu sebab nama tu difikirkan pada tahun 2020. Jadi mungkin jadi kenangan lah sampai bila-bila. Dia agak muda. Allah. 20 tu bukan ada nombor-nombor di sebalik maksud dia Tak ada lah. Kalau tahun lahir pun sampai 20 tu tua lah. Okay. Kita pun dah berkenalan dengan semua orang. Kita ada Brofa, kita ada Tube, kita ada Haji Adi 20. Kan? Orang yang hebat-hebat kat sini kita bawakan dalam sesi pertama borak-borak berisi.
Tapi sebelum kita nak masuk kepada tajuk kita ada tajuk tau. Setiap kali kita nak borak, kita akan ada tajuk. Macam Kak Mamak kan. Biasa orang Kak Mamak dia akan borak, mesti ada tajuk-tajuk dia. So macam kita juga, kita ada tajuk kita. Tapi Betul, sebelum nak ada. cerita pasal tajuk kita, nak beritahu sikit apa, kenapa? Apa dia? Pergi mamak ni bukan sembang on the spot. Mana tak tajuk. Itulah. Tajuk dia on the spot. Macam sekarang ni, tajuk itu on the spot juga. So kita buat borak-borak berisi ni. Sebab apa? Sebab kita nak tukar kan orang punya mindset terhadap borak-borak ni kan. Borak-borak ni bukan sahaja dia benda yang boleh jadi benda yang kosong. Biasa kita borak-borak apa? Borak bola ke, borak duit ke, borak kelas ke, borak awet ke. Wish, semua dah berawet sini. Borak game. Awet secara sah. Awet secara akad. Tapi kita juga nak buatkan borak-borak kita ni berisi. Berisi ni berisi apa kan? Isi makan ke, isi perut ke apa? Makan lah. Berisi ni kita lebih kepada mengisi minda, hati dan rohani. So sebab itulah kita nak buatkan sesi ni, sesi seminggu sekali. Dan di mana kita akan borak-borak, insya-Allah sampai ke hati. Wah, boleh jadi tagline baru ni. Borak-borak sampai ke hati. Kawan yang tak epic. Bahaya. Macam mana semua? Alah, Biasa borak-borak ni ada air, ada makanan. Tengok dah dekat mamak dah ni. Aku Siap. Okey, tajuk kita pada hari ni adalah ada apa dengan anak muda? Ada apa dengan anak muda? Anak muda ni kalau kita nak mudahkan, bukanlah anak muda. Kita nak berbicara tentang generasi Alpha dan generasi Z. Dan generasi Z ni kalau kita ikut istilah dia, generasi yang daripada tahun 1990 lebih kan, 1990-an. Kalau generasi Alpha lebih kepada mereka yang lahir pada tahun 2020-an. So ada apa dengan anak muda ni kan? Ada apa dengan anak muda? So kita nak borak apa? Ya kan? Boleh jalan je kita ni. nak borak pasal ada boleh tak? Apa special dengan anak muda ni? Special. Yang muda lah. Boleh cerita sikit motivasi dalam menentukan. Mak Ya kan. kan? Dia dengar tak you suka Aniskul? Dengar jelas. Kalau kita tengok topik yang dia boleh jadi spesifik, dia boleh jadi umum. Sebenarnya nak melihat kadang-kadang orang kata kan, orang muda ni macam tadilah, beza generasi Z, Alpha, Y, X, macam-macam huruf lah, sampai kalau dah huruf pun hilang tu tak tahu nak letak apa dah depan ni. Dia letak kayu ke, letak pokok ke apa kan, generasi pokok, generasi kayu depan ni. Tapi nak ceritanya, setiap daripada kita mungkin mempunyai kita kata pandangan lah terhadap kelakuan pada setiap generasi yang disebutkan itu. Cuma yang saya lah kan, setiap bila sebut tentang orang muda kan, kita pernah melalui zaman tu kan. Sekarang macam tua dah, kita muda lagi. Semua muda, kita masih muda. Tapi maksudnya kalau kita ambil range berada di bawah umur 20 tu, bukanlah kita lah. Kita ni berada masih lagi, dia nak katanya masih muda tapi tak bawah 20. Tak nak sebut umur berapa kan. Jadi kadang-kadang orang kata generasi berubah. Kita macam patutnya kita boleh menemui tau. Bila Al-Quran tu datang, wahyu itu datang pada Nabi SAW. Lagilah jauh zaman tu. Kalau kita nak balik daripada generasi Alpha, Y, Z, habis zaman muda, zaman Nabi SAW tu nak tahu apa. Kan? 1400 tahun yang lalu. Ya. Tetapi kalaulah Quran itu adalah suatu kitab yang kita orang Islam, Masya Allah, post kita dah lari, jadi adakah live kita pun akan terbantut? Saya takut dia terbantut juga. Okey. Jadi nak ceritanya bila kita kembali pada 1400 tahun dahulu, adakah generasi itu pun kelakuan yang berbeza, yang ketara dari sudut huruf,
Kalau sebelum A tu nak letak apa kan? Negatif A, lepas tu negatif B, lepas tu pusing-pusing lah, negatif tak tahu apa dia kan. Saya rasa kita mesti menemui prinsip-prinsip umum yang menghubungkan setiap generasi pemuda pada setiap zaman. Jadi benda tu lah saya rasa kita boleh bincang malam ni lah. Benda-benda yang kita rasa secara umumnya, mana-mana pemuda yang berada pada generasi yang mana pun, dia mesti macam tu. Walaupun kelakuan itu mungkin berbeza dari sudut apa kita panggil, dulu tak ada lah Eiffel Tower kan, dulu tak ada lah orang nak terfikir nak buat kereta X50 lah, ataupun orang nak buat apa yang ada pada hari ni. Tapi benda yang umum tu masih lagi menyatukan kita semua. Oh, itu dia. Kita tengok mukadimah daripada Haji Adi 20. Host Macam mana sampai Eiffel Tower, X50 semua keluar. Tapi tak jelas kan. Kita semua ni pernah melalui fasa anak muda kan. Apa peristiwa yang paling best sekali kan? Zubir time kecil-kecil dulu buat apa? Ingat tak? Korang ingat tak peristiwa anak muda zaman anak muda masing-masing? Kan tu yang umur berapa kan, kalau kita beritahu peristiwa tu, orang dah boleh flashback balik. betul. Setuju. Apa dia? Yelah umur kan. Bila dah bagi tahu benda yang kita buat waktu tu, orang dah boleh flashback lah. Budak ni tahu bila punya beranak punya. Kan ni mesti kecil-kecil main Beyblade. Main Ada lah tapi tak. Crash Gear kan. Tengok Dragon Ball. Tapi Ni sama bila. Tapi itulah kalau macam masih ingat lagi tau, masa kecil-kecil ni, masa zaman muda, memang waktu dekat sekolah, dekat universiti tak fikir apa kecuali nak belajar, kecuali nak dapatkan 4 flat. Tak terfikir pun pasal dunia sebenar, hakikat kehidupan ke apa ke sebagainya. So rasa macam rugi gak lah sebenarnya kan. Rugi. Lagi dekat sekolah asrama kan. Sekolah asrama ni macam-macam yang kita buat kan. Zaman kemuncak anak muda kan. Macam mana? Korang punya pengalaman macam mana? Ke ada yang special kan? Kecil-kecil jadi apa? Masa zaman anak muda jadi pendebat ke? Zubir mungkin boleh Zubir. Dulu masa kecil, antara benda ni lah, benda yang macam membuatkan terasa seperti istimewa. Time tu macam ayah tengah ni tau, tolong buat kolam ikan untuk UiTM dekat ni lah, Fakulti Arts and Design. So masa tengah tolong ayah tu bina kolam ikan tu, time tu tengah cari batu nak susun untuk jadikan sebagai bentuk air pancuk tu atau air terjun tu. So masa pilih tu, ada satu tu terpilih satu batu ni sangat cantik. Saya tu pilih sebab ni je, ayah macam minta tolong kan. So pilih je lah, cari ambil mana-mana, bagi kat ayah. Pasal ayah cakap apa tau? Cakap, ayat dia macam ni lah. This is perfect. This is the one I've been looking for. Terima kasih. Saya tu dia punya rasa macam seolah-olah macam macam bangga gila. Kita dia adalah orang yang paling istimewa dalam dunia ketika itu. Itu sangat tak boleh dilupakan lah. Tapi satu sangat tu je lah. Sebab selepas tu bila cari batu yang lain, semua tak kena lah. Tak dapat lah pujian tu lah. So, tapi dapat lah perasaan tu kan. So, tak tahulah. Mungkin umur time tu tak ingat lah. Dah jam berapa? Dah jam 6 kot. Umur macam tu kalau dapat pujian daripada orang yang kita sayang, orang yang kita pandang tinggi, seolah macam ialah segala-galanya kan. Dia memberi impact yang besar lah. Tak tahulah. Siapa yang masa zaman muda dia dah baca Quran banyak-banyak, dia dah faham Al-Quran. Dahsyat lah ni. Kira alim ulama ni. Siap kutub balik. Ada. Dulu start baca Quran pun masa form 4 kot. Kan? Macam pengalaman saya dengan Al-Quran sendiri, waktu zaman-zaman muda ni memang sangat limited lah.
kalau budak-budak sekolah asrama, kita orang tahu kan ada usrah asrama lah, usrah sekolah lah sebagainya. Memang banyak kali yang skip. Datang usrah pun bukan cerita pasal Quran. Datang usrah borak-borak pasal benda-benda lain kan. Gosip ke apa ke, main apa? Mainan-mainan asrama ke apa sebagainya. Teruk ke korang punya Nak kata usrah. minimal lah. Boo. Itulah usrah kita orang. Usrah Usrah kita orang kita tu macam terpaksa kita terpaksa join. dulu kita ni lagi bagus. Kita akan ada tasmik, akan baca keratan akhbar, artikel. Tapi aku sendiri yang lari. So, yang paling tak boleh tahan atau susah nak time tu macam takut lah bila kena tasmik. Yelah kita pun baca Quran masih pompo. Lepas tu minta tasmik pula. Memang lari lah. Tak tahulah time tu sebab ni kot. Tak reti kan. Tak diberi penekanan untuk benda-benda macam tu. Menarik jugalah. Hello? Halo Datuk. Oi. Datuk lain. Datuk sekolah agama. Sekolah agama ni lah satu orang kata apa cabaran lah untuk student-student yang berada di sekolah agama, bila mana kadang-kadang agama itu sendiri dah jadi satu orang kata apa comfort zone bagi pelajar agama. Maknanya kadang-kadang kita memiliki agama tu dari sudut pengetahuan dia. Kan maknanya hukum kan, benda ni boleh tak boleh, halal ke haram ke, harus, wajib, makruh, sunat, yang 5 tu kan. Jadi kita akan stuck lah bila kefahaman Islam kita kepada benda-benda yang bersifat amali. Tapi sebenarnya keyakinan kita kepada benda yang lebih besar yang kita sebut akidah tu, kita kadang-kadang terconfuse di antara realiti kepada akidah dan ilmu kepada akidah. Mungkin kita strong ilmu akidah, kita menghafal rukun iman, kita menghafal rukun Islam, tetapi penghayatan kita dalam kita kata beriman pada Allah kan, benda yang paling simple adalah bagaimana kita melihat kadang-kadang ada isu apa tak kira melibatkan budak agama ataupun budak yang tak agama kan. Tapi kalau orang kata budak agama pun terlibat dengan pornografi kan, antara isu yang paling dekat pada waktu sekarang kan. Saya rasa dia benda yang pertama lah, iaitu bila kita kata rukun iman kita dah meyakini Allah itu melihat kita dalam istilah ihsan kan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kan. Maknanya kalaulah betul-betul kita memaknai kalimah ihsan dan beriman pada Allah, Allah itu Maha melihat, saya yakin dan percaya sebenarnya bukan kata budak agama, budak yang tak agama pun akan bahkan budak agama lah lebih sepatutnya mempunyai ilmu yang dapat daripada sekolah yang begitu banyak itu sekali kan. Itu saya nak cakap cabaran lah untuk budak-budak yang mengaji agama, sebab kadang-kadang dia jadi tepu dengan ilmu itu tapi dia tak mampu nak transfer kepada keyakinan tu. Sebab akidah ni bukan hanya ilmu. Akidah dia tak sama macam kita belajar fiqh yang mana kita kena tahu satu-satu hukum itu kan, boleh tak boleh. Tapi akidah ni dia masuk dalam hati kita, satu benda yang diyakini kan. Jadi macam tadilah kita sebut, kalaulah kita meyakini sesungguhnya Allah itu sentiasa melihat, sentiasa berada di hadapan kita, saya rasa semua orang akan takut nak buat maksiat. Alhamdulillah, itu sikit sebanyak lah cerita tentang budak agama. Aduh, nampak beza kita, Bro Zubir. Nampak orang asrama dengan orang sekolah agama, beza cakap-cakap. Okey lah. Tengok je kak. Sebab kita tak nak cerita lama-lama. Kita nak bagi borak kita ni, kalau borak lama-lama pun tak berisi tak boleh juga kan. So kita nak conclude kan lah. Kalau lah kita boleh bagi nasihat pada diri kita yang dahulu, waktu zaman kita muda kan. Waktu kat sekolah ke, waktu kita masa universiti ke, kalau kita boleh bagi nasihat kepada diri kita balik, apakah nasihat yang kita nak bagi? Siapa nak start dulu? Bagi orang offshore tu. Agama lah. Masyuk lah offshore. Offshore nak apa? Aduh, nasihat kalau boleh bagi nasihat lah. Kalau waktu kecil tu, mungkin suruh dua benda lah. Pertama, nasihat dari segi dia punya
career path dia. Buat benda yang memberi manfaat. Sebab dulu kita ni selalu main game kan. So game ni let's say lah dalam setahun tu 1/4 dihabiskan untuk main game. Jadi banyak lah sebenarnya masa diambil tu. So supposedly masa tu boleh dimanfaatkan untuk benda lain kan. Baca buku, benda-benda yang dia boleh develop kita punya cara pemikiran, kita punya soft skill secara tidak langsung. So tu aspek pertama lah yang nak nasihat kepada diri waktu kecil dulu untuk betul-betul manfaatkan masa. Dan kedua dari segi dia punya ni lah agama tu kan. Sebab yelah nak expect apa? Contoh kan family waktu kecil dia punya kita punya agama tu macam masing-masing jaga diri lah. Solat pun dulu masing-masing bila dah start form 4 tu bila balik rumah barulah start ajak family untuk solat jemaah. So nak kata time tu tak ada orang bagi tahu this is what we're supposed to do. Sebagai orang Islam sepatutnya dia kena yelah betul lah kan buat apa yang Islam nak, apa yang Allah nak. Let's say kalau kita pergi kerja bos suruh kita buat gini, okey kita buat. Tapi manusia ni dia ada kecenderungan nak improve diri kan. So kalau orang tu bagus, dia akan improve diri walaupun bos dia tak suruh. Ada orang zaman sekarang dia bukanlah improve untuk improve, maksudnya dia buat baik ataupun dia buat benda ekstra bukanlah untuk untuk improve diri, tapi mungkin dia nak mengambil hati orang-orang tertentu supaya dia dapat naik gaji ke apa, wallahu alam. Tapi tu apa yang berlaku lah di sekeliling sekarang ni. Tapi nak kata improve diri Bodek lah, bodek pelapik sikit nanti ada surat pertama improve diri dari segi cari benda yang manfaat, maksudnya manfaatkan masa. Kedua adalah untuk perkembangan diri dari segi agama, kena usahakan untuk cari. It doesn't come to you, it is an effort untuk dicari. So carilah agama tu kan. Macam mana? Betul juga kan. Macam mana orang tu nak cari kalau tak tahu kat mana? Carilah kawan-kawan ke ustaz ke apa yang boleh ajar kan. Orang-orang yang Allah alam. Next. Terima kasih Guru Zubir. Next Haji Adi. Guru Zubir punya recommendation kan, saya pun dah tercengang nak cerita apa lagi, macam banyak benda. Haji Adi kecil-kecil dulu macam mana? Kena bagi nasihat kat dia. Saya terfikir diri saya dulu lah kan, masa di sekolah dulu. Benda yang saya rasa akan ada pada semua orang adalah ketika itu adalah zaman kita panggil zaman kita mencari identiti. Kita punya ilmu waktu tu memang kita kata even sekarang pun tak banyak, tapi maksudnya waktu tu lagilah tak banyak. Jadi kalau kita faham mana-mana bentuk pemikiran ataupun ideologi yang membentuk cara fikir kita, yang membentuk prinsip kita bila kita besar, dia bermula dengan ilmu kan? Dan dalam keadaan kita tak mempunyai ilmu ni, dia satu cabaran adalah siapa yang akan memberi pengaruh kepada ilmu kita tu. Sebab tu kalau kita tengok bila kita tengok orang-orang yang besar kan, yang kadang-kadang kita kata apalah tua-tua pun bergaduh lagi ataupun buat masalah lagi. Jadi saya nampak benda ni bermula daripada proses waktu daripada dia muda lagi, waktu dia membina pemikiran tu melalui ilmu macam mana. Jadi cara nak mendapatkan ilmu yang tepat ataupun kita kata pemikiran yang berteraskan kepada yang kebenaran lah, yang sejahtera, yang murni, bahasa pun tak tahu nak sebut, tapi macam tu lah kan, adalah dengan mempunyai circle of friends yang betul-betul boleh mendapatkan kita kepada keadaan macam ni. Kita faham zaman muda ni adalah zaman kita panggil ada grup, macam-macam grup. Yang ni grup A, grup B, grup C. Bukanlah kata grup apa pun, tapi maksudnya yang ni grup yang suka main benda-benda lara. Yang ni grup akademik saja, nak belajar je. Ni grup kaki kurikulum. Yang ni grup bodek cikgu. Jadi macam-macam. Cuma kita kena memilih lah. Memilih kepada grup yang betul-betul boleh membina suasana itu supaya ilmu yang kita dapat dalam ketika umur yang muda macam ni
mampu membentuk pemikiran bila kita dah besar nanti berada pada landasan yang betul tadi. Wallahu a'lam. Segan saya dengan Bropa ni. Tanya jadi lah. Dulu time sekolah cita-cita nak jadi ahli politik kan? Oh, kantoi pula kan. Tapi bila tengok realiti tak jadi dah. Cerita macam kursi boleh terbang. Sebab Bro Hadi tak jadilah jadi macam ni. Macam mana tu? Tu pendapat. Kita kena cerita dia sebalik tabir. Itulah kena pergi offshore lah kot. Mana? Pergi offshore jadi kuli je. Okey lah. Sebabkan connection saya ni unstable, so tak tahu apa berlaku di dunia di sebalik internet saya ni. So saya just nak ringkaskan lah. Cerita panjang-panjang kan takut start pula kan. Kalau saya nak bagi pesanan kan ataupun nasihat kepada diri saya sendiri 5-10 tahun yang lepas ketika di sekolah ke, ketika di universiti ke, satu je nasihat, banyak kalau nak bagi. Sebab kalau tengok balik dulu main nakal betul. Banyak teruk perangai kan. Tapi kita bagi satu je kan untuk manfaat semua orang. Nak cerita time sekolah, cuba keluar daripada mentaliti apa tau. Mentaliti belajar, main game, couple, kawan, belajar apa? Mentaliti orang kata apa, mentaliti remeh-temeh. Kan? Cuba keluar. Dunia ni bukan hanya sekadar masuk sekolah, masuk kelas, menghadap cikgu, belajar, jawab exam, habis exam, dapat result, menangis, gembira, kemudian repeat tahun hadapannya, repeat, habis keluar dapat jawab SPM, masuk universiti. Lepas tu proses yang sama berulang lagi. Dunia ni dia lebih luas daripada buku teks yang ada depan kita tu. Sebab apa yang ada dalam buku teks tu hanyalah sekadar ilmu-ilmu yang dirasakan kan oleh cikgu-cikgu kita, yang diperlukan oleh kita untuk menjawab exam semata-mata. Untuk menjawab exam. Tapi kalau kita tengok hidup kita ni kan, pada adik-adik semua kan, hidup kita ni bukan hanya sekadar nak jawab exam. Macam mana yang kita ni risauan kita yang paling utama dekat sekolah kan, iaitu jawab exam. Tapi hidup kita ni nak jawab exam, jawab juga exam, tapi exam yang lebih besar. Exam iaitu menjawab exam yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni semua manusia. So kita semua akan dihisap dan akan dinilai di akhirat nanti berdasarkan apa yang kita buat dekat dunia. So bayangkanlah kan, kalau kita di sekolah ni hanya duk fikir sibuk pasal ataupun kita di universiti kan, kita asyik duk fikir pasal belajar, kerja, kawan, couple, main game, sukan, bola dan sebagainya. Agak apa yang kita nak jawab kepada Allah nanti kan. So ini adalah satu seruan lah kan, kalau saya boleh bagi nasihat pada diri saya sendiri kan. Keluar daripada kepompong pemikiran yang sempit ni dan luaskan ufuk. Tengok apa yang sebenarnya sedang berlaku, apa yang diperlukan oleh manusia sebenarnya. Biasanya memang manusia tak tahu pun apa yang diperlukan. Betul tak? Siapa tahu dia perlukan apa kan, macam sekarang kan. Aku rasa aku perlukan insya-Allah matematik, aku rasa aku perlukan pendidikan fizik dan sebagainya kan. Tak, manusia memang takkan tahu apa yang dia perlukan hakikatnya. Tapi ada satu entiti yang tahu apa yang kita perlukan. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah dah sediakan kepada kita ni Al-Quran sebagai manual, sebagai guidance, sebagai petunjuk. Dan untuk kita buka, kita baca dan kita laksanakan apa yang Allah suruh. Dan barulah kita akan tahu sebenarnya, oh sebab inilah Allah suruh aku buat macam ni. So inilah secara ringkasnya pesanan kan kepada diri saya sendiri 5 tahun ataupun 10 tahun yang lalu, dan juga kepada yang mendengar kan. Luaskan pemikiran, keluar daripada kepompong yang sedang anda berada tu. Cuba cari identiti, cuba cari apa yang diperlukan oleh diri sendiri tu. Jangan cari jauh-jauh, cari dekat je. Cari dalam Al-Quran. So sebab itulah YQC ni juga
Youth Quranic Circle. Dan tujuan asal ya, tujuan utama dia adalah untuk membawa orang-orang muda yang berada di luar sana kan, untuk kembali balik kepada Al-Quran, kembali balik kepada guidance ataupun manual kan. Macam kalau kita beli telefon ada dia punya manual, kita beli komputer ada dia punya manual. Kalau kita beli elektronik gadget ke, dia ada dia punya manual cara nak guna kan. Kalau salah guna rosak. Macam itulah juga manusia. Kalau salah berbuat maka akan rosaklah manusia. So itulah kan. Okay. Rasa macam syok sendiri pula. Okay tu, mantap tu. Wallahu alam, yang lain ni dah start kot. Okey lah. Okay, terima kasih kepada semua yang join kita. Terima kasih John. InsyaAllah. Cabaran betul lah malam ni internet. Allah. Oh, rasanya Fah perlukan internet tu. Kita internet masalah pun kita bising dah. Allahu Akbar. Itu yang Fah perlukan. Okay, last but not least nak cakap before kita akhiri kan. InsyaAllah Apa tu? okay, before kita akhiri kan guys, kita nak bagi pesanan sedikit. Minggu hadapan kita akan buat sesi yang sama YQC pada waktu yang sama, tempat yang sama di Facebook Live. Dan untuk pengetahuan semua juga, sesi ni sedang direkod dan akan dipost ke dalam YouTube kami, YouTube YQC. Nanti selepas habis sesi ni kami akan post link. Kalau anda nak tengok balik ke, anda nak share dan kongsikan kepada kawan-kawan, sharekan kepada kawan-kawan seramai mungkin kan, supaya diorang pun boleh mendapat manfaat. Kita nak buat sesi ni ringkas je. Kalau buat panjang-panjang nanti dia akan sampai ke Sidratul Muntaha. Banyak pula nanti gaji nak kena bayar kat orang ada kat sini. Itulah. Okay. So terima kasih banyak-banyak kepada yang menonton. InsyaAllah tune in lagi pada minggu hadapan bersama dengan Bro Fah, Haji Adi dan juga Bro Zubir, dan kita juga akan menjemput tetamu-tetamu yang lain insyaAllah. Baik, itu sahaja daripada kita. Kami terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Borak-borak berisi sampai ke hati. Allah sayang. Tagline